Okay, kita teruskan dengan topik 5.2 iaitu three state of matter. So dalam tajuk 5.2 ni, three state of matter ni, kita akan tengok berkaitan dengan tiga keadaan bagi jirim. So apa yang kamu akan tengok, firstly is karakteristik. Okay, ciri-ciri bagi tiga keadaan jirim ni. Yang kedua ialah diffusion rate, okay, dia punya kadar resapan. Yang ketiga ialah changes in state, okay, perubahan bagi setiap keadaan tu. Dan yang keempat ialah example of change of state of matter. Okay, so kita tengok apakah contoh-contoh perubahan bagi suatu keadaan. Okay, next ialah, so dalam topik ni apa yang kamu akan belajar? Firstly is generalize that matter consists of particles. 2. Compare and contrast three state of matter based on the kinetic theory in terms of arrangement and movement of particles. Okay, yang ni kamu akan beza dan bandingkan tiga keadaan jirim ni berdasarkan daripada dia orang punya teori kinetik jirim lah. Iaitu apa yang kamu akan tengok ialah dari segi dia punya susunan dan juga dia punya gerakan bagi zarah, particles. Number 3, use space-time relationship to compare rate of diffusion in three state of matter. So kita akan tengok dari segi kadar resapan bagi ketiga-tiga keadaan dalam solid, dalam liquid dan juga dalam gas. Number 4, describe the change in state of matter in terms of movement of particles caused by absorption and release of heat based on kinetic theory. So kita akan tengok perubahan keadaan jirim ni dari segi pertama ialah pergerakan zarah akibat daripada absorption. Absorption ni maksudnya ialah dia punya penyerapan haba, dan juga release of heat ialah dari segi pembebasan haba. Okay, so semua adalah berdasarkan daripada teori kinetik. Okay, yang seterusnya, yang kelima, conclude that temperature remain constant during melting, freezing and boiling. So kamu kena tahu bahawa suhu dia akan remain constant. Maksudnya dia akan berada pada tahap takat yang tetap semasa melting. Melting ialah pencairan ataupun peleburan. Alright, next ialah freezing, dalam pembekuan, dan juga dalam boiling. So dalam ketiga-tiga takat ni suhu dia akan remain constant. So sebab apa? Nanti kita akan tengok. Next, yang keenam, conclude that mass remain constant during physical changes. Okay, so yang dekat sini ialah kita nak tengok adakah jisim sama sahaja semasa pertukaran keadaan. Okay, so contohnya macam daripada pepejal. So daripada solid dia tukar kepada liquid, adakah dia punya mass itu still sama? Kita ambil senang ialah ais lah. Alright. Next ialah explain with example the changes of state of matter in daily life. Right. So what is matter? Matter made up of tiny particles. Okay, so kalau soalan dia tanya apa itu jirim, matter, so kamu jawab matter made up of tiny particles. So ni biji-biji halus ni. Okay, so jirim ni terdiri daripada partikel-partikel yang kecil. Okay, tiny particle which are discrete and always moving around. Okay, so gambar di bawah ni adalah menunjukkan keadaan particles bagi tiga state keadaan. Okay, first dalam solid. So solid dia kedudukannya adalah rapat-rapat dan tetap. So dia bergetar pada tempat tu saja. So dalam liquid ni dia bergerak bebas sikit. Okay, dia tidak berkedudukan tetap lah, tapi masih lagi rapat. Tapi lebih jarak dia, ada jarak sikit berbanding dengan solid. Dan juga gases ni dia bergerak bebas. Okay, dalam gas ni dia bergerak lagi bebas lah. Okay, so this is the three state of matter. So kalau dalam soalan dia minta kamu lukis keadaan jirim di dalam partikel-partikel keadaan particles tu di dalam matter tu. So kamu lukis untuk solid, kena lukis rapat-rapat macam ni. Okay, mesti lukis rapat-rapat. Untuk liquid kamu lukis biarkan ada jarak sikit, dan dalam gas lagi jaraknya adalah lebih besar. Right, so this is our example for solid, liquid and gas. Okay, so solid banyaklah benda-benda pepejal lah. Pliers, jackhammer, false teeth, submarine, clock, benda yang kamu boleh pegang keras. Okay, itu solid lah. Kalau liquid ni lebih kepada benda-benda cecair. Okay, minuman, bathtub water, fresh water, soup, milk, juice, beach water, river water, berkaitan dengan air lah semuanya. Kemudian contoh bagi gas ialah fire. Okay, haba lah, heat. Candle fire, steam, okay, steam, dragon flame, okay,
steam from soup, lava, dia punya haba dia tu mengeluarkan gas, gas smell. Kamu isi minyak ada bau gas kan. Okay, cloud, evaporation dan sebagainya. Right, one question. What is the substance that exists in all three states naturally? Okay, so maksudnya apakah contoh bahan yang mana bahan ni dia wujud dalam ketiga-tiga keadaan. Okay, exists in all three states naturally. Naturally maksudnya dia wujud secara semula jadi. Okay, apa? Kamu rasa apa? Okay, jawapannya ialah water. Alright, so water exists naturally in three state of matter. Okay, so dia wujud dalam keadaan pepejal, iaitu dia wujud dalam keadaan ais. Okay, kemudian dia wujud dalam keadaan cecair, air biasa, dan juga dia juga wujud dalam keadaan gas, okay, iaitu wap air ya. Okay, so what is the substance that not exist in all three state naturally? Okay, so dia ada dalam ketiga keadaan tapi dia bukan secara semula jadi. So disebabkan oleh proses-proses yang berlaku menyebabkan dia berada dalam tiga keadaan. Jawapan dia ialah the sun. Okay, so dekat sun ni dia ada pepejal, core dia ialah solid. So dalam tu dekat permukaan tu berlaku letusan dan pembakaran. So dia wujud dalam keadaan state of liquid. Okay, so liquid ni bila dibakar menyebabkan liquid tadi dia bertukar menjadi gas. Okay, so dekat dengan matahari ada tiga keadaan tapi dia tak wujud secara naturally ya. So it not exist naturally. Alright, sun. Okay, so apa berlaku? Okay, kedudukan zarah-zarah. Apa berlaku ketika heat is supplied? Okay, so kamu nampak arrow dia ke kanan. Alright, so kita ambil baca daripada kiri ya, solid. Okay, solid when it is heat up, okay, heat is supplied. Okay, apa berlaku ialah kedudukan zarah dia akan semakin bertambah. Okay, bila kedudukan zarah dia semakin bertambah, haba ni dia akan memutuskan ikatan. So antara partikel-partikel sini dia ada punya ikatan dia. So bila heat is supplied, ikatan dia putus. Okay, so bila ikatan putus ada jarak. Okay, so daripada partikel tu dia akan ada jarak. Alright, so dia bertukar from solid, dia akan bertukar menjadi liquid. Sebab apa? Sebab dia punya kedudukan particles tu dah semakin bertambah, jarak dia semakin bertambah. And next, when we add up more heat, okay, bila kamu tambah lagi heat, so apa berlaku ialah kedudukan zarah tu lagi bertambah. Okay, so apa berlaku ialah zarah-zarah ni dia mendapat tenaga yang sangat banyak. Okay, the particle have very high energy. Okay, so dia akan bergerak dengan lebih laju. So bila jarak dia bertambah from liquid, it will become gas. Okay, dia akan bertukar daripada liquid dia akan menjadi gas. Alright, itu kalau kamu heat up, maksudnya heat is supplied. Okay, kamu adding heat lah, tambah haba. Kalau cool, okay, cool ni maksudnya kamu buang haba. So bila kamu buang haba, tenaga dia berkurangan, menyebabkan zarah dia kembali rapat. Okay, sebab apa? Dia tak ada tenaga. Bila tak ada tenaga, dia akan kurang bergerak. Alright. Okay, so dia akan bertukar daripada gases, dia akan bertukar menjadi liquid. Okay. Next ialah bila kamu sejukkan lagi. Okay, bila heat dibuang lagi, haba dibuang lagi. Okay, so bila haba dibuang lagi, kedudukan particles, zarah-zarah ni akan semakin rapat dan akhirnya dia akan duduk setempat, bergetar pada kedudukan setempat dan menghasilkan ikatan kembali. So zarah-zarah akan duduk dalam keadaan rapat-rapat yang terikat dekat sini. So daripada liquid ni dia akan bertukar menjadi solid. Alright. Okay, this is the table show the comparison of characteristic of all three state of matter. Okay, dari segi apa yang kamu nak tengok daripada ciri-ciri dia. Okay, karakteristik first kita akan tengok dari segi movement of particles, dia punya pergerakan bagi particles. Yang kedua ialah shape and volume. Yang ketiga adalah dari segi dia punya mass dia, dan juga yang keempat ialah compressibility. Okay, so apa maksud compressibility? Compressibility ni maksudnya boleh dimampatkan. Adakah boleh dimampatkan ataupun tak boleh? Alright, so kita akan tengok pada tiga keadaan lah, iaitu pada solid, pada liquid dan pada gas. Okay, untuk solid, movement of particles, it will vibrate in fixed position. Maksudnya zarah dia akan berada pada kedudukan yang tetap, tetapi dia bergetar. So bergetar ni dia vibrate lah. So vibrate ni dia akan stick kat situ je, dia tak bergerak. Dia tak bergerak merata, dia hanya bergetar setempat saja. Okay, kalau liquid move randomly, dan juga kalau gas dia move randomly and fast. Okay, tambah dia dekat sini ialah fast. So kalau gas dia lebih
bebas. Kalau liquid dia bergantung kepada bekas, so dia akan duduk dalam keadaan dalam bekas tu sahaja. Okay, next, shape and volume. Okay, so solid dia adalah fixed volume, so kamu masukkan dalam apa-apa bekas pun dia akan mengikut bentuk asalnya. Sebab apa? Bentuknya tak berubah. Lain kalau liquid. Okay, so liquid they take the shape of container but fixed volume. Okay, so kalau liquid, kalau dia punya bentuknya dia akan mengikut bentuk bekas. Okay, so dia kata dekat sini take the shape of the container but fixed volume. So dekat container tu dia akan ikutlah bekas tu. Kalau kamu pun dalam cawan, so air tu dia akan ikut bentuk cawan. Okay, kalau kamu pindahkan dalam gelas, dia akan ikut bentuk gelas. Okay, tetapi fixed volume, so isi padu dia sama. Contohnya kamu beli air mineral lah 500 ml, letak dalam cawan. Okay, so cawan tu besar lah, so dia akan ikut bekas cawan tu. Tapi volume ni tetap sama 500 ml. Okay, kalau gas lain pula. Okay, so gas memang dia akan ikut shape of the volume, shape of the container, tapi volume dia juga akan ikut container. Okay, so dekat sini gas volume dia adalah bebas. So dia akan ikut, dia tak fix lah maksudnya. Isi padu bagi gas adalah mengikut isi padu bekas. Kalau besarlah bekas tu, besarlah isi padu gas, dan besarlah dia punya bentuk dia, shape dia. Okay, itu kepada gas. Kalau liquid tak. Kalau liquid kamu isi air 500 ml, kamu masukkan dalam bekas yang besar pun tetap sama juga, 500 ml juga. Alright, so dari segi mass, solid dia mempunyai fixed mass, G-shape yang tetap. Liquid G-shape yang tetap. Gas no fixed mass. Okay, so untuk gas kita tak ada G-shape yang tetap sebab dia bergantung kepada isi padu udara, volume of the gases in that container. Okay, so untuk gas, G-shape dia adalah bergantung kepada bekas tu. Okay, so kalau besar tu, besarlah banyak gas dalam tu. Alright, compressibility. Okay, so kalau solid memang sangat susah. So dekat sini dia tulis incompressible. So maksudnya tak boleh dimampatkan. Kalau liquid boleh sikit. Okay, kalau cair kamu tekan boleh dalam satu bekas itu masih lagi boleh. Sebab apa? Kenapa dia boleh compress berbanding dengan solid? Okay, so sebabnya ialah kalau dalam solid dia punya zarah ni dah rapat-rapat. So bila rapat dah tak ada ruangan untuk ditolak lagi. Tapi kalau liquid dia ada jarak sikit. So bila kamu tolak tu dia akan rapat. Macam tu. Kalau gas lagi jauh. So boleh compress tak? Boleh. Okay, so dekat sini dia kata kalau gas memang boleh compress sebab dia punya jarak antara particles tu memang sangat jauh. Okay, ni yang movement of particles. So dalam solid dia vibrate dan juga dia dalam keadaan fixed position lah. Maksudnya dia bergetar di tempat dia sendiri. Okay, dia tak bergerak. Maksudnya dia tak bebas bergerak lah. Kalau dalam liquid pula, movement of particles move randomly. So dia bergerak secara rawat. Tetapi walaupun secara rawat, tapi dia tak bebas macam gas. Okay, so gas dia move randomly dan juga fast. Okay, so dalam gas dia beza sikit. Di mana disebabkan keadaan zarah dia adalah tak ada ikatan. So ikatan antara zarah dia kurang sikit. So dia bergerak dengan random dan dia bergerak dengan keadaan sangat laju. Alright, so untuk shape and volume, okay, untuk solid dia memang fixed volume. So kamu masuk dalam bekas mana-mana pun, untuk solid dia memang akan tetap lah. Maksudnya dia tidak mengikut bekas. Tapi kalau liquid, okay, so kamu tengok dalam bekas dalam cone ni, silinder dan juga cone ya. Alright, so dia akan ikut shape of the container. Alright, so dia akan ikut shape of the container but fixed volume. Maksudnya dia punya isi padu dia tetap. Kamu masuk dalam bekas mana pun, isi padu dia adalah sama saja, cuma dia mengikut bekas tu. Alright, beza dengan gas. Okay, so gas ni dia akan take shape and follow the volume of the container. So untuk gas pula dia akan mengikut bentuk bekas dan juga isi padu pun dia mengikut isi padu ataupun bentuk dia punya bekas ataupun isi padu bagi bekas tu lah. Itu beza untuk gas. So gas ni lebih fleksibel lah. Dia volume dan juga dia punya shape dia mengikut bekas. Alright. Compressibility ya, boleh dimampatkan ataupun tak boleh. Okay, so untuk solid, batu, cuba kamu mampat untuk batu, tak boleh Kalau boleh pun dia akan pecah. Alright, maksudnya tak boleh mampat lah. Kalau kenakan daya yang lebih menyebabkan batu tu akan pecah. So untuk liquid pula difficult to compress. Okay, so kita ada ruang sikit untuk compress dia. Sebabnya ialah kamu ada untuk jasad
susunan dari segi dia punya particles untuk liquid, dia masih lagi ada ruangan lah untuk kamu mampatkan, tapi difficult lah, susah sikit nak compress. Boleh lah tapi difficult. Untuk gas, compressible. Maksudnya untuk gas, ruangan antara partikel zarah-zarah ni sangat besar. So dia ada ruangan untuk dimampatkan. So boleh mampat tak? Boleh. Okey, contoh gas yang boleh dimampatkan, kamu tengok pada kontainer-kontainer macam tong gas dekat rumah, tim aerosol, okey, macam spray-spray kan. Okey, so semua itu adalah dalam bentuk gas. Tapi bila kamu goncang dia macam ada air. Maksudnya dia telah dikompres bentuk air, tapi bila dilepaskan, dia lepaskan dalam bentuk gas. Alright, diffusion rate in three state of matter. So kita akan tengok kadar resapan. Diffusion means kadar resapan. So kita tengok diffusion rate dalam ketiga-tiga matters ni. Okay, dalam solid, dalam liquid dan juga dalam gas. Okay, diffusion, process in which the particles of substance diffuse from high concentration area to a low concentration area. Alright. Diffusion ni maksudnya ialah resapan di mana proses particles, okay, dia meresap masuk daripada high concentration area, daripada kawasan yang berketumpatan tinggi, dia pindah kepada kawasan ketumpatan rendah. Okay, so kita tengok dekat sini, contoh dekat sini ni molekul lah, molecule of dye. Okay, so katakan ni ialah dye lah, pewarna. Masukkan, bila masuk dalam air, okay, dia berpecah. So kawasan ni ketumpatan ni tinggi sebab apa? Molekul-molekul dye ni penuh. Okay, so dia akan pecah masuk ke kawasan ketumpatan rendah. Sampailah dia menjadi equilibrium. Equilibrium ni maksudnya dia berada dalam keadaan seimbang. Okay, so dia akan meresap sampailah dia seimbang lah. Contohnya kamu letak pewarna, kamu ambil pewarna, kamu titiskan. Asalnya dia pekat. Pekat tu maksudnya concentration dia tinggi. Okay, so bila masuk dalam air, dia akan meresap. Meresap ni dia akan masuk ke dalam zarah-zarah air. Alright. So apa berlaku ialah tadi dia pekat. Bila dia pekat tu, dia bila masuk meresap ke dalam air, so dia dah jadi tak pekat dah. Sebab apa? Dah jadi seimbang lah. So molekul-molekul yang dalam dye tadi pekat, dia masuk ke kawasan yang tak tumpat lah. Alright. Okay, so yang ni diffusion between two solids. Campuran. Ini adalah campuran. Okay, in solid. Okay, so macam mana resapan dalam solid? Diffusion in a solid. Okay, right. The rate of diffusion of particles is very slow. Okay, so di dalam solid, dia punya kadar resapan dia adalah sangat perlahan. So dalam kes ni, kalau eksperimen kita akan buat ialah kamu akan ambil crystal of copper to sulfate. Okay, so dekat sini benda ni dia akan meresap So kita ambil solid yang kita pakai ialah gel. Okay, gel macam agar-agar lah. Okay, agar-agar lah. Agar-agar dia adalah bentuk pepejal juga, cuma pepejal yang tak kuat lah. Alright, so kalau kamu tinggalkan dia, cuma kita letak terbalikkan lah. So kamu ambil kamu nampak ni terbalik dia dalam keadaan terbalik. So kamu terbalikkan, biarkan selepas beberapa hari. So kamu baru akan nampak gel ni akan menjadi biru selepas beberapa hari. Maksudnya resapannya, kadar resapannya adalah perlahan. Okay, so bawahnya pekat, atas tu dia jadi light color. Dalam liquid pula, rate of diffusion in particles in liquid is higher than in solid. Okay, so dalam air, kalau dalam air ni dia lagi cepat lah sikit berbanding dalam solid. Okay, so kita ambil dropper, okay, water, kamu titiskan daripada atas kita guna dekat sini dia ialah dia guna potassium manganate. Potassium manganate ni dia akan menyebabkan air tu jadi warna purple lah. Alright. So kamu titiskan, kamu biarkan selepas beberapa jam, kamu dapati bahawa air itu keseluruhannya telah menjadi purple. Okay, kenapa? Sebab zarah-zarah partikel daripada potassium ni dia meresap masuk ke dalam zarah air. Dia memenuhi kawasan ruangan-ruangan dalam ni lah. Okay, so maksudnya kadar resapan dia adalah lebih tinggi daripada dalam solid. Kalau solid dia mengambil beberapa hari, yang ni beberapa jam saja. Okey, ni contoh gambar. Kalau kamu titiskan, dia mengembang macam ni. Kalau dekat sekolah nanti bolehlah buat ni. Ni eksperimen favorite sebab apa? Cantik Kamu titiskan, kamu nampak dia mengembang, cantik je. Okay, in gas, rate of diffusion in gas is the highest. Kadar resapan dalam gas memang sangat tinggi. Okay,
Kenapa? Contohnya apa? Contohnya macam kamu buang angin lah. Buang angin saat sampai kat ni, satu kelas dia boleh bau lah. Memang sangat cepat. Okey, so contoh dekat sini ialah dia guna ni bromine vapor. So gas bromine. Gas bromine ni dia berwarna, nampak sikit lah. Okey, so dekat tengah-tengah ni kita ada cardboard. Kemudian kamu tarik. Okey, kamu tarik, atas ni kosong lah. Atas ni adalah udara biasa je. So bila kamu lepaskan kawasan tengah ni, kamu dapati bahawa dalam beberapa saat je dia terus naik ke atas. Dia telah meresap. Okay, brown color bromine vapor spread evenly throughout the gas jar in a few minutes. Okay, so dalam beberapa minit saja dia terus penuh memenuhi ruangan ni. So maksudnya ialah kadar resapan dalam gas adalah the highest. Okay, the rate of diffusion in gas are the highest. Alright. Okay, the smell spread because its small discrete particle travel with the air particles. Diffusion has just a cure. So contohnya dekat sini ialah spray lah. Spray. Okay, so kalau spray, kalau guna cecair, cecair dia jangan guna titisan. So dekat sini ialah dia guna spray. Spray ni kenapa dia travel cepat, bau tu? Okay, sebabnya ialah dia pancarkan ni dalam bentuk wap yang kecil lah. Okay, dalam bentuk cecair juga, tapi dengan cecair yang sangat halus. Okay, so apa berlaku ialah cecair itu dia akan travel dengan air particles. Okay, so menyebabkan diffusion berlaku dengan cepat lah. Dia orang guna spray . Okay, changes of state of matter caused by the absorption and release of heat based on kinetic theory. Okay, so ini kita tengok ialah perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan, absorption and release of heat. Okay, pembebasan dan penyerapan, absorption dan pembebasan haba berdasarkan daripada teori kinetik jirim. Okay, so yang biasa kita tengok ialah dekat sini ialah solid ke liquid, liquid ke gas. Okay, yang jarang kita tengok ialah daripada gas ke solid dan juga daripada solid ke gas. Okay, tapi ini banyak yang kegunaannya dalam kehidupan seharian kita pakai. Cuma kita tak perasan sahajalah. Okey, kalau solid ke liquid, okay, so dia ada dua proses. Kalau dari segi absorption of heat, dia adalah melting. Kamu tengok yang merah, so yang merah ni ialah absorption, dia penyerapan haba. Kalau dia serap haba, so dia solid tadi dia akan bertukar ke liquid. Okay, so sama juga liquid, serap haba, so dia akan jadi gas. Alright, so gas serap haba dia tak jadi solid balik, tak. Okay, dia lain sikit. Tetapi kalau solid, kalau seraba pun dia boleh bertukar terus kepada gas. Ada proses. So yang ini kita panggil sebagai sublimation. Sublimation. Yang biru pula ialah release of heat. Okay, so release of heat cikgu baca daripada gas lah. So gas ni kalau kita bebaskan haba, so dia boleh bertukar kepada dua bentuk. Ada setengah bahan tu dia boleh bertukar terus kepada solid. Okay, daripada gas dia terus tukar kepada pepejal terus dengan dia bebaskan haba. Yang biasanya ialah kalau gas kita bebaskan haba, dia akan bertukar daripada gas ke liquid. Itu yang biasalah. Alright, itu dalam proses kondensasi ataupun condensing. Alright, so kalau liquid pula, kalau kita bebaskan haba lagi, dia akan bertukar menjadi solid dalam proses yang dipanggil sebagai freezing ataupun pembekuan. Alright. Okay, this is melting. Melting, this process of changes between solid to liquid. So proses penukaran daripada pepejal kepada cair. Ini adalah melting. So melting melibatkan absorption of heat, penyerapan haba. So haba daripada sekeliling diserap, menyebabkan keliling ni akan jadi macam kesan penyejukan lah. Haba di luar diserap, so kawasan sekeliling akan jadi lebih sejuk. Sebab haba dia diserap masuk dalam ni untuk penukaran daripada solid ke liquid, melting. Okay, this is boiling. Boiling is a process of changing between liquid into gases. Okay, so proses penukaran daripada cecair menjadi gas. Alright, so boiling only occur at boiling point. Okay, so proses pendidihan ni dia hanya berlaku pada takat didih. Boiling point maksudnya ialah takat didih. So proses ni melibatkan pembebasan ataupun penyerapan haba. Okay, so kalau boiling melibatkan penyerapan, absorption of heat, penyerapan haba. So contohnya macam ni, pemanasan. So haba yang dibekalkan diserap oleh air. So bila partikel-partikel sini dah cukup haba, so baru dia akan bertukar menjadi gas. Okay, from liquid into gas. Okay, this is one is evaporation.
Okay, so dia beza sikit dekat dengan boiling point. Kalau boiling point dia only occur at boiling temperature, boiling state. Okay, dia hanya berlaku pada takat didih saja. Tapi kalau evaporation ataupun kita panggil sebagai penyejatan, dia berlaku occur at any temperature. Dia berlaku dekat apa-apa suhu sahaja. Contohnya paling senang ialah kamu jemur lah. Jemur, kamu letak mangkuk air, lepas tu kamu tengok-tengok air tu dah berkurangan. Sebab apa? Dia berlaku penyejatan. So penyejatan adalah proses di mana liquid juga bertukar menjadi gas. Bezanya ialah dia berlaku pada sebarang suhu. Beza dengan boiling. Kalau boiling ni dia berlaku pada boiling point sahaja, dia berlaku pada takat didih. Yang ni tak. Kalau evaporation dia berlaku pada apa-apa suhu saja. Yang ni sama juga melibatkan absorption of heat. Beza dari yang ni ialah yang ni haba diserap daripada surrounding. Okay, absorb heat from surrounding. Kalau boiling tu kamu panaskan, kamu bekalkan haba dengan pemanasan lah, letak api dekat bawah kan. Kalau penyejatan tak lah, penyejatan ni dia berlaku secara semula jadi. Alright. Okay, this is one we call condensation. Okay, condensation adalah proses penukaran gas kepada liquid. Occur at equal or below boiling point. So biasanya dia berlaku pada bawah pada suhu takat didih lah. So apa suhu pada bawah pada takat didih akan berlakunya proses kondensasi, iaitu daripada gas bertukar menjadi liquid. Okay, so proses ni melibatkan release of heat, melibatkan proses pembebasan haba. Okay, this is freezing. Freezing is a process between liquid dia bertukar menjadi solid. So liquid turns into solid. Occur at freezing point. Dia hanya berlaku dekat takat beku sahaja. So untuk air, takat bekunya ialah 0 darjah Celsius. Okay, so proses ni melibatkan apa? Melibatkan release of heat, pembebasan haba. So haba dibebaskan kepada sekeliling, menyebabkan kawasan sekeliling panas sikit lah. Tapi disebabkan dia terlampau sejuk, kamu tak rasalah panas tu. Okay, contohnya ialah liquid to solid, proses pembekuan daripada air menjadi ais. Okay, penghasilan aiskrim. Okay, ni jadi solid lah. Next. Okay, this is one we call sublimation. Pemejalwapan. Kalau dalam bahasa Melayu ni kita panggil sebagai pemejalwapan. So pemejalwapan ni dia melibatkan nama yang sama bagi dua proses, iaitu pertama ialah gas ke solid ataupun solid ke gas. Okay. Yang ini proses pemejalwapan yang paling senang lah. Paling senang kalau kamu nak nampak proses ni kan, ubat gegat ataupun pewangi dalam tandas tu. Kamu nampak benda-benda macam ni, mungkin kamu pernah tengok beli biji-biji ni letak bawah almari, letak kat hujung-hujung corner, dekat tandas, dekat mana untuk menghasilkan suatu bau ataupun bagi nak halau binatang, serangga dan sebagainya. So bila kamu letak benda ni, kamu tengok lama-lama dia makin menghilang. Yang ni kan pewangi dalam tandas, dia dalam pepejal. Tapi bila kamu buka plastiknya, tengok dia hilang. Dia tak tukar jadi cair, dia terus tukar kepada gas. Ini adalah proses sublimation. So sublimation ni melibatkan dua, kalau gas ke solid, release of heat. Okay, kalau solid ke gas, dia melibatkan absorption of heat. Okay, ini menyerap haba, yang ni membebaskan haba.